saya nak sambung sikit lagi untuk situasi yang kedua. Okey, apa yang saya tunjuk tadi ialah berkaitan dengan si mati langsung tak ada ayah, langsung tak ada anak. Yang saya tunjuk tadi tuan-tuan kena ingat tu. Maksudnya yang saya tunjuk tadi situasi yang pertama iaitu si mati tiada ayah. So tiada ayah ni termasuk datuk dan seterusnya, dan anak. Sama ada lelaki atau perempuan termasuk cucu ke bawah. Itu situasi yang saya tunjuk tadi. Okey, saya nak pergi satu lagi situasi iaitu si mati ada anak perempuan. Ni. Anak perempuan sahaja. So anak ni termasuk cucu perempuan lah. Itu situasi yang kedua. Melibatkan adik-beradik ni, situasi kedua ialah ada anak perempuan sahaja. Okey, dia ada beza sikit. Saya tunjuk carta dia. Okey, kembali kepada carta yang samalah. Okey, si mati dia ada anak perempuan. Kita ambil seorang lah contohnya. Seorang. Dan kita ambil dia tak ada waris lah. Okey, waris lain tak ada. Mak pun tak ada. Okey, pasangan pun tak ada. Ayah tak ada. Okey. Saya nak tunjuk balik Bila dia ada anak perempuan, so syarat utama tadi dah tak ada dah. Syarat utama tadi dia kena tidak ada ayah dan tak ada anak langsung. Tapi dalam situasi yang kedua ni ada anak perempuan sahaja. Okey, apa yang berlaku? Okey, saya tunjuk. Yang berlaku tuan-tuan, seibu ni kalau ada seibu lah, contohnya lelaki atau perempuan, mereka memang terhalang. Memang tak dapat tuan-tuan. Seibu ni memang tak berhak. Sebab syarat seibu ni memang kena ayah tak ada, anak tak ada. So seibu tak ada chance di sini. Seibu memang blok terus. Terus dah halang. Dia takkan dapat apa-apa dah seibu. Okay? Sama ada lelaki atau perempuan. Sebab apa? Sebab ada anak. Ni pokoknya. Tu dia punya duduk di situ. Okey. Kemudian apa berlaku kepada seibu sebapa dan sebapa? Okey, tuan-tuan tengok seibu sebapa dan sebapa. Okey, saya akan tunjuk seibu sebapa dan sebapa. Kalau seibu sebapa ni lelaki, so sebapa yang ada ni memang tak dapat. Sebapa yang ada ni, sebapa kalau kata lelaki ke, perempuan ke, memang tak dapat. Terhalang juga. Okey? Okey, sebab apa? Sebab seibu sebapa lelaki ni akan dapat asabah. So kalau dia lelaki saja, dia dapat asabah bin nafsi lah. Dan anak kandung perempuan ni dapat 1/2. Jadi kalau kata ada 3,000 tadi, 3,000 dia dapat 1,500. So baki di sini 1,500. Asabah bin nafsi. So sebab apa terhalang. Itu kalau ada anak perempuan. Okey. Kalau ada lelaki dan perempuan, seibu sebapa ni ada lelaki dan perempuan, so berlaku 2, 1. So asabah bil ghairi ni, asabah bil ghairi. Seperti mana kita belajarlah sebab melibatkan pasangan. Bil ghairi. Di situ. 2-1 berlaku. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga. Okey. Dan sebapa tetap tak dapat tuan-tuan. Sebapa tetap tak dapat. Sebab harta habis kepada seibu sebapa. Sebab dia orang dapat asabah. Okey. Yang ketiga. Kalau tempat adik-beradik seibu sebapa ni perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Seibu memang tak dapat dah sebab ada anak perempuan. Okey, seibu sebapa perempuan ni tuan-tuan. Okey, saya nak bagi ada satu lagi asabah. Yang asabah ni tak berlaku sebelum ni. Yang kita duk belajar daripada awal, tak ada asabah ni. Asabah ni baru berlaku sekarang ni. Yang saya tunjuk ni. Apa nama dia? Dia dapat asabah. Nama dia ma'al ghairi. Tu. Asabah ma'al ghairi hanya untuk adik-beradik perempuan jika ada anak perempuan sahaja. Ni situasi dia. Okey.
dia dapat asabah ma'al ghairi, di mana baki 1,500 adik-beradik seibu sebapa perempuan dapat. Jadi di sini pun sebapa juga terhalang, sama ada lelaki atau perempuan. Sebapa memang tak dapat apa-apa. So harta memang habis kepada seibu sebapa perempuan tu juga, habis. Atas nama asabah ma'al ghairi. Tuan-tuan asabah ma'al ghairi. So selesai di situ lah. Jadi biasa dalam faraid ni selalunya, tuan-tuan perasan ada setengah-setengah keadaan. Orang duk sebut apa? Orang duk sebut kena cari waris lelaki juga. Bila waris tu perempuan sahaja, kena cari waris lelaki. Tengok keadaan. Saya banyak bertemu kes-kes yang kes pusaka banyak tergantung, banyak tertangguh. Sebabnya apa? Sebab orang-orang kampung ni, dia tengok si mati ni anak dia perempuan sahaja. Kemudian dia ada adik-beradik pun perempuan sahaja. Dia duk tengok, tak ada waris lelaki. Kena cari waris lelaki. Dia suruh cari lah. Kalau tak ada juga, Baitul Mal. Sebenarnya tak wujud pun cerita Baitul Mal di sini. Dan waris lain lelaki tak payah cari. Sebab harta, memang kalau si mati ada anak perempuan akan dapat bahagian dia tu. Kalau seorang 1/2. Kemudian adik-beradik perempuan ada, adik-beradik perempuan akan dapat asabah ma'al ghairi. So baki tetap untuk adik-beradik perempuan. Kalau ramai berkongsi lah. Dia dapat baki di situ. Kalau ramai dia orang kongsi. Jadi dalam situasi ni, sebapa ni kalau kata lelaki pun ada, sebapa ni kalau kata lelaki saja pun terhalang dengan ibu sebapa perempuan yang dapat asabah ma'al ghairi tadi. Itu kedudukan dia. Okey. Jadi dalam situasi ni, bila sebapa boleh dapat? Sebapa tu akan dapat bila seibu sebapa langsung tak ada. Barulah akan pergi kepada sebapa pula. Kalau seibu sebapa tidak ada. Okey tuan-tuan. Nah, ni yang terakhir lah pasal adik-beradik. Silakan, ada persoalan. Ustaz, jika anak perempuan itu lebih seorang. Okey. Jika anak perempuan lebih seorang. Okey. Kalau anak perempuan yang lebih pada seorang, so follow macam biasalah. Okey, dia akan dapat 1 per satu pula. Dia akan dapat 2/3. 2/3 asabah ni tak bagi. Bagi ada tu 1,000 lagi. Jadi dapatlah orang. Kalau adik-adik perempuan tu seorang lah. Kalau adik-adik perempuan tu katakanlah ramai kan, orang kongsi ni. Kalau ramai tu ada 3 orang, so 1,000 bagi ke. Jadi di sini kalau adik perempuan ni ramai, dia dapat setakat 2/3 lah, 2,000. Jadi di sini kemungkinan besar dia akan berlaku lah. Orang kata apa, kemungkinan besar adik-beradik perempuan dapat lebih banyak daripada anak kandung perempuan. Kalau kita banding seorang sama seorang. Kemungkinan boleh berlaku. Kalau kata anak perempuan tu ramai, adik-beradik perempuan tu seorang je. Jadi dia dapatlah baki tu seorang-seorang dia kan. Yang anak perempuan ni terpaksa kena berkongsi pula bahagian 2/3 tu ramai-ramai. Macam tu. Okey? Ya, baik, terima kasih. Ada lain soalan? Ustaz? Ya. So dalam kes ni, saudara ataupun adik-beradik seibu tu dah hilang lah kekuatan dia Ya. Bila ada anak perempuan, bila ada anak je, si mati je ada anak, memang hilang. Keistimewaan dia, kekuatan yang dia ada tadi memang hilang. Dia dah kalah dengan anak tu. Okey, ada lain? Kekuatan dia tu hanya akan ada bila si mati tak ada anak je. Tak ada anak, tak ada ayah, barulah dia akan kuat. Seperti mana yang kita tunjuk tadi lah. Okey, kalau tak ada persoalan, saya rasa mungkin dari segi kaedah pengiraan tu mungkin agak panjang untuk cara-cara pengiraan tu memadai untuk saya tunjuk yang bahagian waris utama minggu lepas lah, melibatkan ayah, mak, suami isteri dan juga anak-anak. Okay, InsyaAllah ada ruang-ruang masa kita belajar semula lah. Okay, untuk adik-beradik ni kita mungkin akan fokus kepada asas-asas begini saja. Okay tuan-tuan, okay, itu kita ada dua keadaan untuk adik-beradik langsung tak ada ayah dan anak, ataupun dalam situasi kedua ada anak perempuan. Okey. Satu lagi
Saya nak tunjuk yang takhir, yang berkaitan dengan adik-beradik ya. Bukan yang takhir ya. Okey. Tadi kita sebut tak ada ayah. Okay, tak ada ayah kan. Okey, si mati ni saya tunjuk macam ni. Si mati. Sekejap. Saya ulang sekali lagi ya. Si mati, dia katakanlah dia tak ada anak. Contoh. Ataupun macam ni lah, dia ada anak perempuan. Okey, pasangan tak ada, kemudian kita dah tengok tadi ya, seibu tak payah bincang lah. Seibu memang tak ada cerita lah di sini ya. Seibu memang kalah. Okey, seibu, kemudian dia situasi dia, ayah memang tak ada. Tetapi ada datuk ni. Ni sikit saya nak tunjuk. Ni datuk. Maksudnya ayah kepada ayah ada lagi. Si mati, katakanlah dia tak ada pasangan atau dia bujang lah. Kan? Mak tak ada, ayah tak ada. Tapi ada datuk, tuan-tuan. Okay. Adik-beradik seibu kalau ada pun memang dia terhalang. Okay. Sebagai contoh di sinilah. Kalau kata anak pun tak ada juga. Okey, saya tukar. Anak tak ada. Adik-beradik seibu ni dia akan kalah dengan datuk. Sebab kita dah tunjuk asas tadi kan. Bila si mati ada ayah, termasuk ayah, datuk dan ke atas. Bila si mati ada anak, termasuk cucu cicit dan ke bawah, adik-beradik seibu memang tak ada bahagian. So mereka terhalang. Tetapi tuan-tuan di sini, bila melibatkan adik-beradik seibu sebapa, kalau ada lelaki ke perempuan di sini, ataupun ada adik-beradik sebapa di sini, lelaki atau perempuan, tuan-tuan kalaulah adik-beradik ni ada ayah, mereka memang terhalang. Okey, sebagai contoh saya tunjuk lebih awal sikit. Okey, kalau ayah ada, so tak payah tengok datuk tu. Maksudnya bila ada je ayah, so adik-beradik memang terhalang betul-betul. Ayah ada. Tetapi kalau tak ada ayah tetapi ada datuk, untuk adik-beradik seibu memang terhalang. Tetapi untuk adik-beradik seibu sebapa ni, yang ni, ni adik-beradik seibu sebapa, tuan-tuan yang ni kita tak boleh nak terang lagi sebab yang ni dia ada satu topik khusus. Dia panggil apa? Pewarisan datuk bersama adik-beradik. Bersama adik-beradik. Dia ada tajuk khas berkaitan dengan datuk dan adik-beradik ni. Yang ni saya bagi macam ni je lah. Kita memang tak sempat lah nak belajar yang ni, memang kena panjang betul. Saya dalam kelas online saya, tahap 2 baru kita bincang pewarisan datuk sama dengan adik-beradik. Jadi masuk di sini untuk datuk, bila ada adik-beradik seibu sebapa atau sebapa bersama datuk, dia ada kaedah-kaedah yang lebih khusus tentang pewarisan mereka. Tapi untuk seibu memang dah terhalang dengan datuk. Seperti mana seibu terhalang dengan anak lelaki dan perempuan lah. Seperti mana dia terhalang dengan ayah. Tapi seibu sebapa dengan sebapa, dia ada kaedah yang lebih khusus. Tu saya bagi pengenalan sajalah. Tapi memang kes-kes ni pun berlaku jugalah. So kita kena cek balik lah macam mana pembahagian bila melibatkan datuk sama dengan adik-beradik. Okay, wallahualam. Itu cerita dia. Sebagai orang kata pengenalan pengenalan. Mungkin tuan-tuan rasa macam nak belajar lagi dan sebagainya, itu kita boleh carilah. Macam mana nak dapatkan lagi maklumat tentang pewarisan yang lebih lanjut nanti insyaAllah. Okey. Ada lain soalan? Silakan tuan-tuan. Sebelum saya lajak sikit kepada buku saya untuk muka surat yang belakang lagi tu. Silakan untuk waris-waris ni. Ada apa-apa soalan lain? Tak ada? Okey. Jika tak ada, sepintas lalu berkaitan dengan waris ni, seperti mana yang saya tunjuk tadi. Okey. Jika contohnya tidak ada adik-beradik lah. Okay, si mati. Okey. Si mati,
Kita ambil contoh, saya nak tunjuk dia punya flow dia. Sampai ke mana dia punya pewarisan yang akan berlaku. Okey, si mati kita katakanlah dengan cara mudah, dia tidak ada ayah, dia tidak ada mak, dia tidak ada anak, dia tidak ada pasangan. Sebagai contoh lah. Ataupun kita ambil contoh satu pasangan. Okay, ada isteri. Okay, ada isteri. Kemudian adik-beradik pun tak ada. Dia tidak ada adik-beradik di sini, dia tidak ada di sini, dia tidak ada di sini. So isteri akan dapatlah 1/4. Okey, isteri dapat 1/4. Siapa akan dapat baki harta? Betul. Siapa akan dapat baki harta? Sini 1,000, sini 1,000 seberapa, sini seberapa. Siapa yang akan dapat baki? Kan? Ni yang kena tengok flow-nya. Kalau kata 3,000 tadi, ada 700 di sini, baki lagi 2,250 ni. Siapa dapat baki ni? Okey, saya tunjuk Okey, di sini tuan-tuan, bila contohnya adik-beradik langsung tak ada lah. Langsung tak ada adik-beradik. Kita nak cari siapa? Bawah pada 1,000 ni memang dah tak ada. Dia dah tak turun dah ke bawah. 1,000 tu, adik-beradik 1,000 tu setakat dia je tuan-tuan. Setakat dia. Okey, yang kita kena cari sekarang ialah anak saudara lelaki. Anak saudara lelaki, tapi yang lebih utama datang daripada mana? Okey, saya tunjuk. Jika sekiranya si mati ni, mungkin dia pernah ada adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki di sini. Tetapi dia orang ni dah meninggal dulu. Meninggal dulu Jadi yang bawah perempuan ni dah tak ada dah. So tak wujud dah. Kita tak payah tengok dah anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Sebab mereka bukan waris. Yang kita kena jejak, kena cari sekarang ialah anak saudara lelaki di sini. Okey, mana lelaki yang ni? Yang perempuan pun tak ada. Bukan waris. So yang inilah yang akan turun. Lelaki, lelaki, lelaki selagi ada. Nampak tak? Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Mereka lah akan dapat. Kalau tak ada anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, cuik saudara. Tapi semua lelaki. Kalau ada perempuan, memang perempuan tak berkenaan di sini. So di sini tak akan berlaku dah bahagian perempuan. So perempuan yang lah dapat adik-beradik. Okay, sama juga sebelah seibu sebapa ni. Sebelah sebapa ni. Sama juga. Kalau kata tak ada, mati dulu. So bawah ni putus, dia akan datang ni lah lelaki, lelaki. Macam tu. Kaedah dia, kekuatan dia, saya tunjuk kekuatan dia secara bersilang. Dia akan duduk, yang ni nombor 1, ni nombor 2. Ni nombor 3, ni nombor 4. Ni nombor 5, ni nombor 6, ni nombor 7, ni nombor 8. Begitulah seterusnya ke bawah. Selagi ada. Tu untuk peringkat anak saudara. Bagi orang yang tidak ada adik-beradik adik-beradik dah meninggal dulu lah. Si mati ni, dia dah tak ada adik-beradik dah. Dia last sekali meninggal. Jadi, jangan terus. Kadang ada setengah orang jawab, oh tak ada adik-beradik. Adik-beradik dah meninggal dah. Pergi ke pok saudara. Belum lagi. Kita kena cari ke bawah dia tu, iaitu anak saudara lelaki. Lagi bawah lah. Dan dia berlaku secara bersilang. Anak saudara lelaki daripada seibu sebapa dulu. Kemudian baru pergi ke sebapa. Kemudian baru patah balik. Macam saya tunjuk tu lah. 1, 2, 3, 4. Bersilang macam tu. Okay, itu untuk anak saudara. Okay. Itu kalau kata ada anak saudara lah. Okay, kalau memang tak ada anak saudara, maka kita cari adik-beradik ayah si mati. Kan? Adik-beradik ayah si mati. Maksudnya, sebelah ayah dia lah. Ini yang baru datang pak saudara tu. Okay, pak saudara. Okay, saya tunjuk secara asas dia. Okay. Kalau memang tak ada anak saudara si mati, katakanlah dia ada isteri ataupun suami lah pula ada suami pula di sini. Ada suami dapat 1/2. So anak tak ada, ayah tak ada, pasangan pun tak ada, adik-beradik pun tak ada. Tak ada adik-beradik sini pun tak ada. Jadi kita kena cari siapa? So adik-beradik tak wujud, kita kena cari adik-beradik ayah si mati, iaitu bapa saudara.
Ni bapa saudara tuan-tuan. Dia akan dapatlah baki tu. Kan? Kalau kata ada 3,000 tadi, suami dapat 1,500, balance 1,500 lagi. Dah adik-beradik pun tak ada, cari anak saudara seperti yang tunjuk tadi pun tak ada. Last, lepas tu kita cari bapa saudara. So dia akan dapat. Kalau dia ada lah. Kalau contohnya bapa saudara tak ada, bapa saudara sebelah ayah bukan sebelah mak. Sebelah mak tak ada cerita dah. Kalau tak ada juga bapa saudara, cari anak dia. Turun ke bawah. Ni sepupu si mati. Sepupu lelaki perempuan tak ada dah. Kalau tak ada, bawah lagi anak sepupu. Tak ada, cucu sepupu. Tak ada, bawah lagi lah selagi ada. Tu, dia punya flow dia. Kan? Cari dulu. Jangan terus dia kata terus pergi Baitul Mal. Belum. Kalau tak ada juga, ni tuan-tuan. Kalau tak ada juga, kita kena naik lagi ke atas. Iaitu adik-beradik kepada datuk ni. Ni si mati. Ni ayah dia. Ni ayah kepada ayah. Ni. Adik-beradik ni pula. Jadi jauh lah. Ni. Cari pula adik-beradik ni. Maknanya, adik-beradik ni siapa dia? Datuk saudara. Kita buat catatan baru Okey. Si mati. Kalau memang dah tak ada siapa-siapa ni, tak ada. Okey, ni ayah dia. Pak saudara pun tak ada, bawah ni pun tak ada, adik-beradik pun tak ada, semua tak ada. Okey, kita cari ayah kepada ayah. Ni datuk. Datuk dia, datuk pun tak ada kan? Okey ni. Adik-beradik datuk ni. Iaitu datuk saudara. Datuk pun tak ada lah. Datuk saudara. Untuk dapat baki tadi tu. Kan? Kalau tak ada datuk saudara, anak dia. Lelaki belaka ni. Semua lelaki. So kalau kelompok ni memang dah tak wujud, barulah datang cerita Baitul Mal. Jadi sebenarnya, jauh cerita Baitul Mal ni. Dan bab faraid ni, untuk menjejak waris ni, dia bukan satu perkara yang mudah. Sebab tu saya selalu sebut, bila kita belajar faraid, hikmah dia antaranya ialah, dia akan memberi kesedaran kepada kita. Bagi orang-orang yang ada masalah dalam waris ni, contohnya dia rasa, contohnya dia ada anak perempuan sahaja ataupun dia langsung tak ada anak, dia ada isteri, dia ada suami contohnya. Dia akan fikir siapa yang akan mewarisi harta aku ni nanti. Kan? Dia cuba jejak-jejak, dia pun tak dapat. Di situlah dia akan memberi orang kata satu ilmu kepada dia untuk cari balik waris-waris jauh dia. Sebab tu kata penting hubungan silaturahim ni kita jaga tuan-tuan. Walaupun jangan nampak dekat-dekat je, jangan nampak adik-beradik je. Sebab boleh jadi kalau adik-beradik kita pergi dulu, dia akan pergi ke anak saudara, saya sebut tadi kan. Akan pergi ke bapa saudara, sepupu kita, dan atuk saudara, pak sepupu. Dan orang-orang macam ni lah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita berkaitan dengan kes-kes pusaka. Banyak kes pusaka tak selesai sebab tak ditemui waris yang menghabiskan harta itu. Dia akan sangkut di situ. Itu antaranya lah hikmah dia. Wallahu a'lam tuan-tuan. Setakat bab waris ni. Okey, ada persoalan? Silakan. Sebelum saya sambung lebih lanjut buku saya, kalau ada persoalan tentang waris. Tak ada ya? Okey. Kita ada lebih kurang masa dalam 1 jam lebih sikit. Tak ada persoalan tentang waris tadi. Jadi saya dah tunjuk flow sampai ke Baitul Mal tadi. Silakan kalau ada persoalan-persoalan berbangkit. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey, kita teruskan. Okey, saya ada beberapa merujuk kepada buku saya Ada beberapa lagi perkara mungkin sepitas lalu lah dalam masa berbaki ni untuk saya share apa yang ada dalam buku saya ni lah. Okey, ini muka surat muka surat 17 ni tuan-tuan, bentuk pewarisan lah. So masuk bentuk pewarisan ni, kalau dalam konteks amalan di negara kita sekarang, kita hanya mengamalkan nombor 1, nombor 2 dan terus kepada nombor 8. Maksudnya nombor 1 tu waris fardu. Waris fardu ni maknanya yang dah ada bahagian dia lah, seperti mana dalam Quran. Kalau bagi dulu seperti tadi lah kan, adik-beradik ibu tadi kan, dia dah ada pecahan dia tu, fardu tu kita panggil fardu lah tu, bahagian-bahagian dia bagi dia dulu. Lepas tu, lepas dia dapat, tengok pula waris yang sobah kan, waris yang sobah tu akan dapat baki. Kalau tak ada waris fardu, waris yang sobah saja dia akan dapat semua sekali lah. Lepas tu
Jika tidak ada waris asabah, baki itu ada lagi, maka terus pergi Baitul Mal. Kan? Waris asabah seperti mana yang saya tunjuk tadi kan. Adik-beradik, anak saudara ke bawah, pak saudara ke bawah, atuk saudara ke bawah. Dan ada lagi tu kalau kita tengok. Tapi selepas tu baru pergi ke Baitul Mal. Jadi nombor 3, 4, 5, 6 tu yang tu memang tidak dipraktikkan. Nombor 3 tu berkaitan dengan rad, nombor 4 berkaitan dengan zawul arham. Dalam konteks amalan dalam negara kita tidak dipraktikkan. Walaupun mungkin ada kata disebut sebagai cadangan-cadangan lah. Okay? Ataupun saya nampak ada juga sebab-sebab yang isu tu perlu dibincang. Tapi oleh kerana amalan kepada pandangan mazhab Syafi'i, maka nombor 3, 4 tidak berlaku. Okey, itu sebagai asas saya baca. Okey, kemudian muka surat yang ke-18, ini asas pewarisan lah. Okey, saya baca sepintas lalu. Nombor 1 tu sebab pewarisan. Sebab pewarisan ada 3. Pertama, perkahwinan. Kahwin itulah suami isteri. So kalau dah berpisah, dah habis iddah, so tak ada dah pewarisan di situ. Okey, yang kedua keturunan. Yang ni yang paling banyak lah, melibatkan darah daging nasab, anak, cucu, cicit, adik-beradik yang kita dah sebut tu lah kan, anak saudara, sepupu, bapa saudara dan seterusnya. Itu melibatkan nasab, keturunan. Yang ketiga ni pembebasan hamba. So ini sikit saya sebut, dia berkait dengan orang ni dia ada hamba, kemudian dia merdekakan hamba tu. Kemudian hamba tu dah jadi orang merdeka, orang bebas, dia dah boleh bekerja, dia cari harta. Kemudian dia meninggal. Mungkin dia tak sempat kahwin, dia tak ada waris keturunan. Siapa yang akan dapat harta pusaka dia tu? Sebagai orang kata ihtiram kepada kemuliaan tuan dia yang membebaskan dia itu, maka tuan dia itulah, bekas tuan dia tu akan dapat pusaka dia, harta dia. Kalau dia tidak ada waris lain. Jadi dapat kepada tuan tadi. Itu nombor 3. Dia berkait dengan hamba lah. So benda tu tak berlaku pada hari ni Okay, yang kedua rukun pewarisan. Dia ada rukun tu sebab kita membicarakan hukum syarak. Jadi rukun dia pertama mesti ada orang mati dulu. Mesti ada si mati. Kalau tak ada si mati tak berlaku faraid. Dan ada orang dia kata, Ustaz, saya dah faraidkan harta saya. Dia hidup lagi ni tuan-tuan, dia dah faraid. Saya kata faraid di mana tu? Dekat KRSP tu saya dah letak penama. Isteri saya sekian, anak saya sekian-sekian dan sebagainya. Itu bukan faraid tu. Penama tu hanya melantik pemegang amanah sahaja. Jadi dia salah faham. Faraid itu lepas mati. Jadi siapa-siapa yang lantik penama tu, penama bukan pemilik kepada harta tersebut, tapi pemegang amanah sahaja. Jadi penama tu kena menjalankan tanggungjawab, mengagihkan mengikut hukum faraid. Kemudian yang kedua waris. Bila mati seseorang, kena ceklah waris dia. Sebagai rukun yang kedua, kena tengoklah waris dia seperti yang saya tunjuk tadilah. Satu-satu, dan dalam mazhab Syafi'i waris kita dalam konteks amalan dalam negara kita, waris kita ada juga yang last sekali Baitul Mal. Itu mesti dia akan berlaku sampai ke sana. Yang ketiga rukunnya harta. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada harta macam mana nak berlaku pewarisan kan? Tapi seperti mana yang kita bincang sebelum ni lah, mudah ke hari ni kita nak kata orang mati tak ada harta? Sebab bila kita faham harta, walaupun benda tu kecil, dia tetap menjadi harta pusaka. Dengan nilai yang rendah macam mana pun, dia adalah pusaka dan waris-waris kena faham tentang konsep pembahagian terbaik. Okey, itu nombor 2. Nombor 3, syarat pewarisan. Yang pertama mati. Dia kena mati dulu tuan-tuan. Orang ni tak mati lagi tapi koma. 20-30 tahun dah koma. So tak adalah pewarisan harta dia. Dan mati ni dia mesti mati yang sah, yang disahkan. Dia ada 2 keadaan. Pertama dipanggil mati hakiki. Hakiki ni maksudnya jenazah ada dikebumikan ke mana surat mati pun keluar. Itu hakiki. Dan dia ada yang kedua dipanggil mati hukmi. Macam orang hilang, kapal terbang hilang, kan orang hilang di laut, hilang ke mana sebagainya. So kematian dia tu mesti disahkan oleh mahkamah. Bila mahkamah sahkan dia meninggal, dalam undang-undang negara kita, pengesahan hanya boleh dikeluarkan oleh mahkamah tinggi sivil selepas 7 tahun tuan-tuan. Dia ada beza perundangan, mahkamah syariah lain, mahkamah sivil lain. Tapi undang-undang pusaka kita dia masih duduk di bawah bidang kuasa mahkamah sivil. So mahkamah sivil dia ambil masa selepas 7 tahun dia akan keluarkan orang kata perintah ataupun anggapan
perintah dipanggil perintah anggapan kematian ataupun pengesahan kematian. Sebab tu kalau kita tengok dalam kes MH370 tuan-tuan, MH370 dah kira 7 tahun dah kan? Dah 7 tahun dah, 2014 ni 2021. Tak silap dia bulan April. So dah 7 tahun. Jadi macam mana tentang kedudukan dia orang? Kan kena ada permohonan ke Mahkamah Tinggi. Jadi harta dia orang tu yang hilang dalam kapal terbang tu kan, harta dia orang tu dah ada lagi ni, tak bagi lagi. Macam mana nak bagi? Waris-waris kena submit permohonan ke Mahkamah Tinggi untuk Mahkamah Tinggi keluarkan pengesahan. Dah dapat pengesahan, baru permohonan pusaka tu boleh dibuat. Sebab dah disahkan meninggal. Okay, yang kedua, hidupnya waris. Maksudnya hidupnya waris ni ialah waris yang masih hidup semasa orang tu meninggal. Saya banyak dapat persoalan-persoalan tentang orang tanya kan, kata Ustaz, si ayah ni meninggal, sebelum dia meninggal ada anak dia ni meninggal dulu, jadi anak dia dapat tak pusaka? Jadi tuan-tuan, orang tanya soalan tu, walaupun dari segi logiknya sepatutnya tak tanya dah soalan tu, sebab orang dah mati, macam mana dia boleh terima pusaka? Dia dah mati tuan-tuan. Kan, orang mati dulu, maksudnya masa ayah dia meninggal tu anak tu dah mati. Anak tu dah di alam barzah, macam mana dia nak terima pusaka kan? Ada juga orang tanya soalan macam tu. Jadi anak yang dah mati dulu ni tak ada bahagian. Baru ni ada soalan daripada Perlis tanya. Tuan Hashim awak telefon. Ada seorang daripada Perlis. Saya kata tak dapat dah. Kan? Sebab dia dah mati. Orang mati mana boleh terima harta. Dia dah tak layak untuk menerima harta. Orang mati kan, dia tak ada dah taklif, untuk dia untuk menguruskan harta dan sebagainya. Cuma mungkin persoalan yang berbangkit datang anak-anak dia tu. Cuculah. Kan? Anak-anak dia tu dapat ke tidak. Kadang-kadang dia orang nak tanya pasal cucu, tapi dia tanya pasal orang mati dulu. Kan? Jadi cucu tu kita dah bincang sebelum ni lah. Okey, tu nak cerita hidupnya waris. Saya berdepan dengan isu-isu pusaka lama. Contohnya tahun 50-an, tahun 20-an, tahun 40-an, 60-an. Jadi bila ditanya kepada kita tentang orang-orang yang dah lama mati ni, jadi kita nak kena jejak lah. Kita kena cek balik. Masa sekarang waris mungkin dah tak ramai. Tapi masa dia mati dulu, waris berapa orang ada. Contohnya seorang ayah meninggal tahun 60-an. Masa dia mati tu anak dia ada 10 orang. 10 tu kena kira. Kalau kita cek sekarang, tahun 2021 ni, anak si mati ada berapa orang? Tinggal seorang je. Kan? Dia tak boleh pakai seorang tu. Kan? Kena pakai yang masa dia mati dulu. Tahun 60-an tu ada 10. 10 tu lah waris. Sekarang 10 tu seorang je tinggal. Maknanya 9 dah mati. Yang mati 9 orang tu kena carilah pula waris-waris dia pula. Dah berlapis. Ini jadi munasakat. Jadi kita kena tengok masa orang tu meninggal tu. Siapa waris yang masih hidup. Yang ketiga tuan-tuan, hubungan waris dengan si mati. Itu yang kita belajar tadi. Hubungan tu kita kena tahu. Oh dia ni adik-beradik si mati ni adik-beradik apa ni? Seibu ke, seibu sebapa ke, sebapa? Kita kena faham tu. Okay? Dia ni anak saudara ni, anak saudara lelaki ni. Ustaz kata anak saudara lelaki ni boleh dapat. Kan? Cek dulu anak saudara lelaki tu datang daripada mana? Cek-cek. Oh dia anak saudara lelaki datang daripada adik-beradik lelaki seibu. Bukan waris tuan-tuan. Sebab adik-beradik seibu ni dia habis takat dia je. Bawah dah tak ada dah. Kalau anak saudara lelaki tu datang daripada mana? Oh dia datang daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Waris lah tu. Situ kita kena baca hubungan tu. Okey, yang keempat, tergahan pewarisan. Pertama melibatkan bunuh. So penyebab kematian ni dalam mazhab Syafi'i dia tak kira apa ni secara sengaja ataupun tidak. Maka dia terhalang daripada tertegah daripada mewarisi. Tetapi tuan-tuan kita ada perundangan kita lah. Dan undang-undang kita, so hari ni kita terima pakailah apa yang berlaku dari sudut pendakwaan, dari sudut orang kata apa ni ada bantahan dan sebagainya. Di situ panjang lah kalau kita nak kupas. Yang kedua, lain agama. Lain agama. Si mati Islam, anak dia non-Muslim ataupun sebaliknya, maka tidak ada pewarisan di situ. Cuma tuan-tuan, saya kongsi sikit, dalam teknikal sistem pengurusan pusaka kita, berlain agama ni dia tak berapa ambil kira sangat. Saya pun tak faham juga. Tetapi sebab tu saya banyak berjumpa dengan perintah-perintah pusaka yang berlaku dalam negara kita ni. Anak bukan Islam terima harta ayah dia yang Islam. Anak yang Islam terima harta ayah dia yang bukan Islam. Dia berlaku. Rupanya bila kita cek, kita tengok balik, rupanya dia tidak dipraktikkan sangat. Saya pun tak tahu pasal apalah. Jadi ada seolah macam ada ruang untuk lain agama mewarisi daripada si mati.
Ada ruang di situ. Yang ketiga, hamba seperti mana yang saya terang tadi lah. Okey, ni waris-waris yang berhak. So rasanya kita dah kupas lebih awal masa kita membicarakan waris. Okey, tuan-tuan boleh rujuk sendiri Muka surat 20 pun, ini pun saya dah tunjuk dia punya pecahan waris itu daripada awal sampai akhir. Tuan-tuan boleh baca lah, InsyaAllah. Okey, yang ni bahagian siap waris pun kita dah bincang dalam ayat itu. Tuan-tuan boleh tengok. Kemudian asabah pun saya dah tunjuk juga sepital lalu asabah bin nafsi bil ghairi ma'al ghairi. Kemudian siapa yang dapat, kita dah bincang masa kita bahaskan ayat tu lah. Ini pun tuan-tuan kena tengok satu persatu lah. Okay, asabah bin nafsi siapa dia, asabah bil ghairi siapa dia, asabah ma'al ghairi macam mana. Ini asas-asas, tapi dari sudut kaedah mereka mewarisi seperti mana yang saya tunjuk sebelum ini. Okay, ini pun sama, halangan daripada mewarisi. Kalau kita tengok dalam kolom sebelah kiri itu, ada 6 waris yang memang tak dihalang sama sekali. Tidak ada orang yang boleh halang dia, iaitu bapa, ibu, anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, suami isteri. Tak ada yang boleh halang. Kan? Mereka ni ada kekuatan untuk menghalang. Macam bapa, ibu, dia ada kekuatan untuk menghalang. Anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, ada kekuatan untuk halang orang lain. Kan? Tapi suami isteri, dia tak ada kekuatan. Tapi orang lain tak boleh halang dia. Jadi 6 ni antara waris kuat. Itu kita kata waris utama tu. Yang lain-lain boleh terhalang tuan-tuan. Cucu, kan, adik-beradik, kita dah bincang kan, anak saudara yang lagi jauh-jauh tu lagilah boleh dihalang oleh waris-waris yang lebih dekat. Cuma tuan-tuan boleh bacalah lebih detail kan halangan-halangan tadi. Okey, ni contoh pengiraan seperti mana yang saya tunjuk dalam carta tu lah. Saya sempat buat contoh ni sajalah dalam buku saya ni. Saya sekarang sedang susun satu buku lagi yang saya namakan tajuknya Tadabbur Ayat Faraid. Jadi apa yang saya bincang dengan tuan-tuan secara asas tentang ayat demi ayat itu, saya kumpulkan dalam satu buku. Buku ni pun sebenarnya dah tak banyak dah. Kan? Dah hampir nak siap. Cuma saya sedang susun carta ni lah. Carta ni. Saya masukkan lebih kurang dalam 100 lebih carta. Kalau tengok carta tu tahulah mati tinggal orang ni berapa dapat. Seperti mana yang dalam slide ni lah. Jadi buku ni masih lagi tertangguh. Okey, ni kotak-kotak yang saya tunjuk pengiraan minggu lepas. Tuan-tuan boleh refer balik lah. Ada beberapa contoh-contoh di sini. Kan? Jadi boleh rujuk balik siapa yang dapat, asal masalah bagaimana, hasil, final hasil tu bagaimana ada dalam tu. Okey, muka surat 32 ni tuan-tuan, masalah luar biasa. Yang kita sebut berkaitan dengan aul. Kan? Nombor 3 tu berkaitan dengan masalah Umariyah. Cuma nombor 2 dengan nombor 4 tu biar dululah. Yang tu mungkin dia melibatkan perbincangan yang lebih detail. Okey, muka surat 33 ni berkaitan dengan isu-isu harta pusaka. Okey, tuan-tuan boleh tengok sepital lalu tentang tanah dan rumah. Ini antara isu-isu yang berlaku lah. Okey, tentang wasiat saya masukkan di situ. Kalau dalam negara kita ni kan ada beberapa bentuk wasiat, iaitu wasiat untuk orang bukan Islam, wasiat pentadbiran pusaka, wasiat kepada waris, wasiat kepada bukan waris, wasiat wajibah. Ini ada cerita-cerita ni. So tuan-tuan rasa saya nak kupas pun saya dah sentuh sedikit kan berkaitan dengan wasiat kepada waris, hukumnya saya sebut di sini juga, dan wasiat kepada bukan waris yang sah pun saya ada cerita di sinilah. Okey, detailnya tuan-tuan boleh bacalah. Okay. Kemudian saya masukkan juga berkaitan dengan isu hibah kan, bagi masa hidup, isu harta sepencarian kan, tentang hak milik pasangan lah. Suami mati, isteri ada hak sepencarian ataupun tidak. Okay. Isu penama, kalau tengok di sini saya sebut tadi penama hanya pemegang amanah. So dia bukannya pemilik. Okay. Dia bukan juga pemilik. Sama juga isu pentadbir. Kan, kalau penama ni pentadbir macam pentadbir Felda, itu adalah orang-orang yang dilantik untuk menguruskan harta tersebut mengikut hukum syarak, hukum faraid. So isu takaful, kita dah sebut takaful ni ada kepentingan untuk kita mengambil takaful sebab melibatkan perancangan kewangan lah. So mungkin ada tunai selepas kematian, tapi kita kena bijaklah menilai sama ada kita perlu lantik wasi ataupun perlu hibahkan takaful itu. Jadi kita kena tahu
keperluan kita. Sebab saya duk tengok tuan-tuan, bila orang duk promok pasal takaful ni, fokus sebahagian besar adalah kepada hibah takaful. Jadi hibah takaful ni dia dah jadi milik penerima hibah. Hibah lain tu ada lagi lah, hibah tanah, hibah rumah dan sebagainya kan. So berkait dengan takaful. So hibah takaful ni dia bukan produk. Takaful ni produk. Hibah tu adalah salah satu bentuk manfaat tadi dibayar kepada penerima. Jadi kita boleh bagi dalam bentuk hibah dan kita boleh lantik wasi. Jadi penilaian saya, kalau seseorang ni dia hutang dia banyak ataupun dia ada hutang, dia nak supaya hutang tu diselesaikan dengan lebih baik, sempurna, lebih awal kan, dan dia jelaskan kepada waris-waris dari sudut hutang-hutang dia. So yang terbaik dia lantik wasi lah kan. Lantik wasi dulu. Contohnya manfaat takaful dia 1 juta. Dia ada hutang katakanlah 300,000. So bila dia meninggal, wasi yang dilantik tadi, isteri ke anak-anak dia tadi dapat 1 juta, settle dulu hutang. Itu tanggungjawab, itu kewajipan. Settle dulu hutang si mati 300,000, baki 700,000 tu kembali kepada faraid setiap waris. Itu kita tengok keperluan dia. Tapi contohnya kalau memang kita hutang tak ada, contohnya kan, kita nak hibahkan takaful kita kepada isteri untuk maslahah dia lah, belanja untuk dia, untuk anak-anak dia dan sebagainya. Dia saya percaya tuan-tuan isteri, kalau dia dah ada duit pun dia guna untuk anak dia saja. Tapi hibah tu milik isteri lah kan, milik isteri. Jadi soal adakah isteri wajib bayar hutang dengan duit yang kita hibah tadi, takaful yang kita hibah tadi, tak wajib. Atas ihsan dia lah. Kalau dia rasa sayang, memanglah kebanyakan kes kita jumpa isteri sayang kepada arwah suami, so dia bayar hutang. Hatta kalau tak ada takaful pun, ada isteri sanggup keluarkan duit sendiri untuk bayar hutang walaupun tak wajib, tapi sebab kasih sayang. Suami macam tu juga, isteri meninggal, suami pun dia ada rasa juga tanggungjawab kasih sayang, dia bayar dengan duit sendiri hutang isteri. Jadi kita bercakap soal takaful ni jangan tengok kepada satu sudut je, kepada isteri saja kan. Isteri pun tak salah untuk dia merancang takaful untuk suami dia juga, sebab masing-masing akan mati tuan-tuan. Jadi biarlah kita duduk tengah-tengah dari sudut kita nak kongsikan, nak share dan sebagainya. Baik, seterusnya tuan-tuan, pencen sumbangan pampasan khairat, ini bukan pusaka. Ini bukan pusaka, kembali kepada orang yang ditentukanlah untuk menerima. Kalau kerajaan dia dah ada dah pihak-pihak yang menerima. Okey, yang terakhir bahagi sama rata ataupun muafakat. Yang ni saya dah jelas panjang lebar dalam konsep at-takharuj. Ini isu lah. Okey, muka surat 36 tuan-tuan, kita ada isu yang lebih fokus, iaitu pewarisan tanah felda. Jadi secara asasnya felda ni dia tingkat dengan akta, iaitu akta JSA. So pewarisan dia tak boleh lari daripada faraid. Cuma sistem tu kita kena faham. Antaranya ialah geram felda, kalau dah broker meninggal, dia tak boleh masuk nama ramai. Dia lantik pentadbir. Fungsi pentadbir adalah pemegang amanah. Dia wajib menjalankan tanggungjawab mengagihkan hasil kepada waris-waris yang berhak. Jadi dalam bab felda ni tuan-tuan, bila melibatkan tanah 10 hektar ladang dan juga tapak rumah 10 hektar lebih kurang, pewarisannya berpanjangan. Dia akan turun satu tahap. Sekarang peneroka pemilik. Bila peneroka meninggal, anak-anak pula memiliki secara bersama. Kalau anak menuntut hak, seorang lantik pentadbir. Pentadbir lah yang mengurus, bertanggungjawab. Kemudian anak pula meninggal, pergi lapis cucu. Cucu meninggal, pergi pula lapis cici. So masa tu berapa ramai yang mewarisi. So ramai tuan-tuan. Sebab tu benda macam ni, kita nak kena faham juga. Kita nak kena fikirkan juga apa kaedah terbaik. Cara kaedah terbaik yang kita nampak hari ni, banyak isu-isu pusaka yang berlaku di tanah felda, selain pada harta tak diuruskan satu, kemudian dari sudut agihan tadilah ramai yang tertangguh, sangkut dan sebagainya. Belum lagi campur cerita-cerita hibah dan juga wasiat. So mungkin tuan boleh tengok cerita lalu Okay, nanti tak apa, kalau ada persoalan nanti kita bincanglah sebelum kita tutup. Okay, prosedur permohonan pusaka. Yang ni teknikal lah. Jadi kita ada 4 agensi sebenarnya melibatkan permohonan pusaka ni, tengok kepada status harta. Kalau tengok yang pertama tu, pejabat pusaka kecil, dia ada akta pembahagian 1955 ini untuk harta tak alih sahaja. Kalau contohnya ada tanah, sama ada atas tanah tu ada rumah ataupun tidak, so dia duduk bawah peruntukan inilah permohonan di pejabat pusaka kecil. Ataupun si mati ni ada harta lain,
Jadi boleh campur sekali. Contoh ada kenderaan, ada duit, ada apa-apa yang perlu dibuat permohonan campur dengan tanah tadi. Dia syarat dia mesti ada tanah. Dan nilai dia bawah 2 juta. Jangan lebih ataupun jangan 2 juta ke atas. Kalau 2 juta tak boleh masuk pusaka kecil. Kita kena pergi ke nombor 3, Mahkamah Tinggi Sivil. Kena bawa ke Mahkamah Tinggi, melalui peguam dan sebagainya, dan melibatkan kos-kos dan teknikal yang mungkin berbeza dengan pusaka kecil. Okey, yang kedua amanah raya berhad. So ARB ni tuan-tuan, Akta Perbadanan dia ni, dia uruskan harta alih sahaja. Contoh si mati ada duit simpanan. Kalau duit ada bernama tak perlu lah. Kan duit yang tak ada bernama simpanan bank ataupun ada kenderaan, kan jadinya urusannya kena submit ke pejabat ke amanah raya. Sebab dia tak ada tanah dan tak ada rumah. Tak ada tanah lah contohnya kan. Sebab rumah tu tidak tanah kan. Nilai dia bawah 600,000. So kalau lebih 600,000 ataupun 600,000 ke atas pun tetap kena bawa ke Mahkamah Tinggi Sivil. Itu untuk harta alih saja. So nombor 3 Mahkamah Tinggi. Nombor 4 tuan-tuan, ada satu lagi iaitu Mahkamah Syariah. Sama ada rendah ataupun tinggi. Jadi ada beza-beza di situ kan. Okey, ada beberapa proses Mahkamah Syariah. Yang pertama permohonan CJ Faraid. CJ Faraid seperti mana yang saya tunjuk tu lah. Nak tahu kan kadar siap waris, isteri berapa, suami, ayah, mak berapa, anak-anak, adik-beradik dan sebagainya. Antara tempat, bukan antara, yang dapat mengesahkan dari sudut orang kata dokumen yang betul-betul sah ialah CJ Faraid dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Apa perlu CJ Faraid ni tuan? CJ Faraid ni macam ni. Contohlah, orang ni dia ada simpan tabung haji ataupun KWSP. Setakat yang saya duk urus setakat ni, bank tak terima CJ Faraid. Bank dia nak perintah pusaka daripada tempat yang 3 tadi. Itu isu sikit. Jadi CJ Faraid ini, kalau tabung haji KWSP, dia tak nak keluar melalui ARB lah contohnya. Sebab si matinya hanya ada KWSP tapi tak ada nama. Tabung haji pun tak ada penama contohnya. Jadi dia nak keluarkan tapi tak nak pergi amanah raya. Sebab ada orang kata kalau pergi sana kos sebagainya. Okay, kita nak cut kos ataupun nak orang kata ada pilihan lain untuk pengurusan, kita boleh submit CJ Faraid di mahkamah, dapat CJ Faraid nanti bawa CJ itu ke agensi tadi, institusi tadilah, dan dia akan keluarkan duit itu kepada waris-waris yang berhak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenderaan boleh juga. Kan? Syarat dia kenderaan ni tidak ada hutang. Dia dah habis bayar, beli cash, dan semua waris boleh lepaskan hak. Maksudnya dia tidak ada waris bawah umur. Maksudnya kalau si mati ada kenderaan sahaja, kemudian kenderaan tu pula ada hutang, kemudian ada waris. Hutang tak ada tapi waris pula kecil-kecil, maka tidak kena bawa ke amanah raya. Tak boleh selesai melalui CJ Faraid. Tapi kalau tak ada hutang, kemudian waris semua cukup umur dan waris pula bincang setuju, tuan. Tapi yang terima tadi itu kena putuskanlah sama ada dia terima tu secara free of charge pada dia ataupun dia kena bayar. Kan? Kalau waris kata saya serahkan kepada abang ke kenderaan kepada kakak contohnya, tapi kakak kena bayar lah atas nilai kenderaan, so kakak tu setuju untuk bayar. Kalau dia bersetuju macam tu boleh submit melalui CJ Faraid. Uruskanlah dengan pihak JPJ. Okey, CJ Faraid diperlukan untuk permohonan pusaka ke amanah raya berhad. Untuk amanah raya memang kena CJ Faraid, dan Mahkamah Tinggi kena jika melibatkan perintah agihan. Kalau perlu kepada agihan lah, dia perlukan CJ Faraid. Kemudian di Mahkamah Syariah juga ada berkaitan dengan pengesahan hibah. Kalau kata kita hibahkan harta masa hidup, kemudian lepas mati, waris-waris pula tak nak bertakharus, maka boleh bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk disahkan dulu hibah tadi. Harta sepencarian nak tuntut, bawa ke Mahkamah Syariah. Kecuali kalau takharus lagi untuk bertakharus, maka bawa ke mahkamah. Wasiat dan juga lain-lain yang berkenaan. Contoh yang berkenaan ni ada sekilas berkaitan dengan status nasab. Ada kes contohnya penafian nasab. Dia kata ni bukan anak si mati. Kan? Dia kata lah anak tu lah, anak ni lah, anak orang lain, anak bela ke dan sebagainya. Maka bila nak sahkan benda ni, maka kena sahkan di Mahkamah Syariah. Ataupun melibatkan penafian status perkahwinan. Ini kahwin.
kahwin tak daftar ke, kan, kahwin di luar daripada negara ke, tak ikut perundangan yang ada ke sebagainya. Kalau ada pertikaian daripada waris lain, so kena sahkan dulu di mahkamah syariah. Itu antara bidang-bidang mahkamah syariah. So tuan-tuan ada persoalan dulu di sini, kita line saya ni kadang-kadang dia ada sikit lah. Okey, silakan kalau ada persoalan daripada obrolan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya pasal hibah. Kalau hibah, kalau nak hibahkan harta kepada anak yang belum cukup umur, contoh dia nak bagi rumah kepada anak dia. Dia ada anak-anak yang dah besar. Cuma yang anak yang kecil tu dia tak bagi apa-apa lagi. Belum cukup umur. Jadi ada ke cara yang untuk macam mana nak hibahkan harta kepada anak? Tak silap saya kalau nak hibahkan dia mesti kena cukup umur. Okey, faham. Kena cukup umur, tak silap saya lah. Caranya. Ya. Okey. Terima kasih Kak Jolan. Okey, berkaitan dengan kaedah hibah ni, bila dia sebenarnya hibah ni boleh bagi pada siapa-siapa. Kan, cukup umur ke tak cukup umur pun boleh sebenarnya, cumanya sebab bila belum balik dia tidak ada kemampuan, kan, dia bukan ahlu tasarruf, jadi dia tak ada kemampuan untuk menerima, menguruskan. Tapi kita nak bagi boleh kepada dia, tak ada masalah, dia sama macam wasiat. Cumanya untuk yang belum cukup umur ni kita kena lantik wakil ataupun kita kena hibahkan kepada dia tu melalui wakil. Sebab apa-apa pun akad ijab qabul atau hibah tadi berlaku melalui wakil lah. Kalau kata dia adalah beza-beza dari sudut peruntukan. Kalau nak pindah milik memang tak boleh. Kalau hibah tu nak pindah milik harta, memang pindah milik dia memang nak umur 18 tahun. Kan? Jadi bila tak cukup umur 18 tahun, so dia tak boleh menerima. Tapi kena tengoklah ruang-ruang untuk kita melantik pemegang amanah. Dalam bab contohnya kalau kata nak libatkan tanah lah tu. Nak bagi kan, nak pindah milik kepada anak bawah umur tak boleh. Yang cukup umur dah bagi dah. Sebab kadang-kadang dia ada isu, dia dah bagi kepada anak cukup umur. Yang bawah umur ni nak bagi tak lepas sebab dia kata tak cukup umur. Sedangkan ada ruang-ruang lain. So dia pun tak bagi lagi. Tapi cadangan dia memang nak bagilah. Dia meninggal. Jadi anak bawah umur tadi belum dapat lagi bahagian dia. Kan? Walaupun dia dah peruntukkan itu. Yang dah cukup umur dah dapat dah. Bila yang bawah umur tak dapat, harta yang masih berbaki tadi nak selesaikan juga, maka kena bawa ke pusaka. Dibimbangi di sini, tak abang, kakak yang dah terima ni dia tuntut faraid pula atas harta yang ada tu tadi. Sebab memang dia boleh tuntut sebab harta tu belum dihibahkan. Jadi di sini ada ruang-ruang, antara kaedahnya ialah melibatkan sistem yang ada, dia boleh lantik pemegang amanah lah. Jadi di peringkat pemegang amanah ni, pada saya kena rujuk kepada, kalau nak terus melalui pejabat tanah, kena rujuk kepada pejabat tanah masing-masing lah. Sebab dibimbangi kadang-kadang negeri ni dia ada beza-beza. Jadi antara lain dia orang buat pelantikan pemegang amanah melalui peguam, kemudian terus didaftarkan di mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi sivil lah. Kemudian bila berlaku kematian, terus boleh dibuat pengesahan di pejabat pusaka ataupun terus ke pejabat tanah. Itu antaranya. Yang kedua, kalau melibatkan dokumen, buat dokumen hibah bagi kepada anak bawah umur, di situ disebut melantik wakil lah. Sebagai orang kata hibah amanah contohnya, melantik wakil untuk terima. Jadi kalau kata dia anak bawah umur, dia lantik, dia bagilah dulu, dia lantiklah abang dia, mak dia ke sebagainya untuk menerima bagi pihak anak tadi. Itu kedudukannya. Boleh Kak Zuran? Ya, baik ya. Terima kasih. Okey. Ada lagi yang lain? Ada lagi ke persoalan teknikal dan sebagainya? Tak ada Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Saya nak tanya satu keadaan di mana sepasang suami isteri, dia ada anak lelaki seorang dan anak perempuan 2 orang. Kemudian anak lelaki dia tu dia ada orang kira kategori orang kurang upaya lah.
dia masalah kurang upaya dari segi mental. Okey. Okey, sekarang apabila pembahagian dia, pecahan dia masih sama, betul? Ya, sama. Faraid dia memang dia tak boleh ubah apa-apa lah sebab dia pula OKU. Ya. Kemudian yang saya nak tanya adalah bagaimana tentang pengurusan yang harta bahagian dia tu adakah kita boleh lantik orang lain ataupun adik-beradik perempuan dia boleh dilantik untuk menguruskan harta yang abang dia tadi tu. Sekarang dah melibatkan kematian ke belum? Dah melibatkan kematian kedua ibu bapa dia. Okey. Dia situasi yang beginilah. Kalau melibatkan contoh sebab dah melibatkan kematian kan. Kalau melibatkan tanah ni kalau dalam bicara kuasa dia akan lantik pemegang amanah je. So bila dia melibatkan, dia lah kalau kata dia pun pergi ke orang kata yang lelaki tadi pergi bicara. Pegawai dia akan tengok. Dia akan tanya betul-betul. Jadi kalau dia dah tengok, dia dah boleh disahkan dia ni ada masalah. Dari sudut kelemahan mental, dipanggil orang kata apa ni, waris kurang sempurna atau waris tak sempurna akal, dipanggil istilah dia. Okay, waris tidak sempurna akal. Jadi dia hak faraid dia memang mutlak dua bahagian. Tak boleh dia tak boleh nak lepaskan hak dia nak takharu pun tak boleh. Jadi walaupun perempuan tu kata bertegas nak sama rata, contoh tak boleh. Dia akan terima. So kalau melibatkan tanah tu akan lantik yang perempuan tadilah sebagai pemegang amanah, ataupun kalau ada waris-waris lain, pak saudara dia kena nak terlibat sama tu, itu tengok pada pegawai lah. Jadinya boleh berlaku juga di situ. Jadi biasanya waris yang ada itulah dilantik sebagai pemegang amanah bagi bahagian abang tadi contohnya yang OKU tadi. Itu kalau tanah. Kalau duit kalau libatkan duit si mati, duit ni akan dipegang amanah oleh amanah raya lah. Kan amanah raya akan pegang. So maksudnya dia tidak ada kekuatan untuk dua orang adik-beradik perempuan tadi pegang duit itu. Kecuali kalau duit cash ataupun duit yang melibatkan penama. Contohnya yang dilantik penama tu yang anak perempuan tadi. So anak perempuan tadi boleh keluarkan duit tu. Jadi di situ anak perempuan tadi, yang adik-beradik perempuan yang ada tadi, anak perempuan tadi wajib menjalankan tanggungjawab untuk jaga duit itu sebagai pemegang amanah, dan dia gunalah untuk abang dia tu untuk kepentingan keperluan abang dia lah. Jadi dia tak boleh nak guna untuk keperluan diri sendiri, kecuali kalau dia nak ambil pun atas upah mengurus yang munasabah. Itu saja. Jadi dia kena mahir, dia kena bijak lah. Kalau dia ambil untuk kepentingan diri situ, dia dah melakukan perbuatan yang haram. Jadi tengok di situ. Jadi kalau duit tu dalam bank dan sebagainya, so amanah raya akan pegang duit tu. Jadi kalau adik-beradik perempuan tadi nak tuntut, dia kena mohon dengan amanah raya nak keluar untuk keperluan apa dan sebagainya. Macam tu, wallahualam. Okay, Imran kemudian Ustaz, jadi untuk situasi yang mana parent dia masih ada, jadi macam mana dia nak maksud saya tu nak uruskan, perlu lantik kalau selain daripada amanah raya, perlu lantik adik-beradik ke? Boleh ke lantik adik-beradik, pakcik ataupun macam mana? Kalau libatkan sebelum mati, kalau dah mati itulah macam saya kata tadi lah kan. Kalau melibatkan sebelum meninggal, maksudnya seorang mak ayah ni dia ada anak macam kategori tadi kan. Dia ada yang sempurna dan sebagainya, dia boleh lantik apa yang kita panggil sebagai wali harta. Itu boleh, ada peruntukan. Tapi maksudnya pengesahan dia perlu dibuat di mahkamah syariah dululah. Sebelum bawa pergi kepada pengurusan pusaka. Jadi bila dah disahkan di peringkat mahkamah pelantikan wali harta tadi, dipanggil wali mal tadi, maka orang tadi bertanggungjawablah untuk menjadi pemegang amanah. Cuma gitulah hukum dia tu, dia kena betul-betul bertanggungjawablah. Dia jangan gunalah duit tadi. Dia tak pergi amanah raya dah, tapi dia bertanggungjawab untuk menguruskan dengan kaedah-kaedah yang ada tu mengikut hukum-hukum syarak lah. Maksudnya dia tak nak guna untuk kepentingan dia. Jadi guna untuk mungkin lebih mudah sebab dia boleh menguruskan harta tu secara mudah lah, sebab dia sendiri yang akan bertindak macam tu. Wallahualam. Lantik wali mal. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak. Okey, ada lain lagi? Kita lebih kurang ada dalam setengah jam lagi. Sila kalau ada persoalan. Ada sikit-sikit lagi di belakang. Okay. Kalau tak ada, saya teruskan dulu. Okey. So muka surat. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Cuma satu saja concern. Formula yang macam USM tu kita boleh pakai
kesahihan Kalkulator. formula simulator tu, ataupun ustaz Ya, ya. sendiri ada buat simulator software ataupun program juga, kita masuk ni Okey, ilmu tahu. ni bagus lah, memang basic ilmu kita dapat, cuma bila nak buat kira sendiri tu dengan tak ada expertise Yalah. susah juga lah. Betul lah. At least kalau sebelum meninggal ni kita boleh cerita ke anak-anak ke macam mana ini portionnya menentukan. InsyaAllah ada formula dah. Okey, terima kasih Mas. Okey, sekarang ni macam ni lah. Berkaitan dengan kalkulator, saya ni sebenarnya saya memang tak ada sistem saya lah. Sebab kita dah ada sistem. Macam USM tadi tu memang saya recommendkan lah sebagai sistem tu antara yang terbaik yang pejabat pusaka pun guna kan. Kemudian pun ni kalau tanya ini ada lah, tapi rasanya macam Rizal pun ada keluar, tapi USM ni lebih formula, lebih familiar kan. JKSM Jabatan Kehakiman Syariah pun ada keluar kan. Jadi boleh tuan-tuan tu rujuk ke sana. Maksudnya formula dia ada formula lain, tapi mungkin formula ini tak silap saya macam syarikat takaful pun dia ada formula juga, cuma formula dia nampak mungkin agak terbatas kepada waris-waris utama saja. Dan jadi kita boleh gunakan kalkulator tu sebagai orang kata guide, panduan untuk kita lah dalam mengetahui kadar-kadar bahagian siap waris. Cumanya kemahiran kita nak masuk tu, kita kena tahu macam saya tunjuk tadilah, kita nak jejak waris tu kan, nak tahu waris-waris yang berhak. Sebab kalau kita masuk setakat yang ada sahaja. Contoh ada persoalan orang tanya saya, dia kata si mati ni dia tak kahwin, dia tak ada suami, perempuan meninggal. Kemudian dia ada seorang kakak je. Kakak ni pula seibu sebapa. Jadi itu sahaja maklumat yang kita terima. Dia kata macam itulah. Jadi dia pun masuk dalam kalkulator tu. Dia masuklah si mati ada seorang adik-beradik ataupun saudara perempuan seibu sebapa. Masukkan tu. So keluarlah adik-beradik perempuan seibu sebapa dapat 1/2 seperti mana yang kita belajar tadi. Baki tu keluar Baitul Mal. Jadi orang yang masukkan sistem ni dia kata, oh Baitul Mal lah Ustaz separuh tu. Saya kata belum lagi. Saya kata kena tanya waris lain. Kena jejak dulu waris. Dia bila kemahiran menjejak tu tak ada. Maksudnya basic yang flow waris tadi, kan catat ahli waris tu kita tak nampak. So kita terus pegang Baitul Mal. Jadi belum. Kan kita kena tengok mungkin ada waris lain, anak saudara, kan cucu saudara, pak saudara ke sepupu tu masih ada. Jadi kalkulator ni sebagai panduan. Jadi kalau kita nak tahu tu, kita kena betul-betul jejak dulu waris tu. Confirm waris si mati, orang ni masukkan. Dia akan tunjuklah siapa yang berhak di situ. Jadi kalau tanya pasal USM tu, saya jawab recommend memang tak ada masalah lah untuk Abang Nazri kita ataupun manalah sahabat-sahabat yang lain untuk dapatkan panduan tentang bahagian-bahagian waris tu. Boleh. Okey. Okey, kalau tak ada saya nak habiskan juga, silakan. Okey, soalan Abang Nazri pun saya tak terjawab lagi. Allah Rabbi, banyaknya soalan Abang Nazri sebenarnya. Bila senang. Itu spesifik kan, spesifik untuk saya. Okey, itu peribadi tak apalah kita ada masa jadi kita share lah. Okey, yang muka surat 38 di hujung-hujung buku saya ni, ini pun saya tak nak baca panjang lah, tapi saya nak sebut di sini ini technical ataupun proses pengurusan harta pusaka kecil yang tuan-tuan boleh jadikan sebagai panduan lah. Saya kongsi pengalaman saya mengurus sebelum ini lah kan. Macam mana langkah 1, langkah 2, apa step yang kita nak kena lalui, proses-proses bila berlaku kematian. Proses pertama macam mana kan, saya masukkan dalam langkah 1 yang tuan-tuan boleh baca lah kan. Langkah 2 apa yang perlu kita buat. So mungkin ada perubahan-perubahan terkini di peringkat pejabat pusaka sebenarnya tu. Jadi itu mungkin ada jugalah perbezaan daripada apa yang saya tulis di sini. Tapi kok mana pun insya-Allah dia boleh menjadi panduan kepada tuan-tuan. Langkah 2, langkah 3 pun ada apa yang kita nak kena buat. Submit satu, lepas submit tu apa yang kita nak kena buat, proses dan sebagainya. Jadi insya-Allah boleh jadi sebagai orang kata panduan dalam pengurusan harta pusaka nanti. Kalau ada siapa yang nak urus sendirilah kan, berlaku kematian kepada ayah, mak, adik-beradik ke siapa-siapa lah, suami isteri, nak uruskan sendiri ataupun nak bantu sahabat-sahabat untuk pengurusan pusaka, tuan-tuan boleh rujuk kepada langkah yang saya bagi ni lah insya-Allah. Sebab urusan pusaka ni sebenarnya kalau kita ada kemampuan untuk uruskan sendiri, saya cadangkan urus sendiri je
kan, urus sendiri je sebenarnya. Daripada kita, ada orang tanya urus pusaka ni nak kena upah lawyer ke, nak kena lantar harta ke. Tak semesti, tak perlu sebenarnya. Kalau waris tahu kaedah mengurus, tak ada masalah. Saya dalam bidang ni, saya kita bagi bagilah bagi mak nasihat, proses, tunjuk kepada rakyat masing-masing kan, tengok hati kita cadangan. Lepas tu untuk selanjutnya tu serahlah, kalau waris nak uruskan dia orang buat. Tapi ada sebahagian kes memang dia kata kami nak senang, kami nak usap batu terus dari sudut dokumentasi, proses urusan-urusan yang selanjutnya, hatta kepada submit guide pula borang-borang, lepas tu nanti cara kuasa apa kami kena buat sebagainya. Kadang-kadang ada orang minta macam tu. Jadi kita bantu sampai lah dengan kos-kos tertentu lah. Itu antara pengalaman yang saya kongsi. So tuan-tuan, masalah perusahaan harta pusaka dan kesannya pun tuan-tuan boleh baca lah di situ. Mengapa permohonan harta pusaka mesti segerakan, tak boleh tangguh-tangguh kan. Antaranya nak elakkan pertambahan waris lebih ramai, sebab kematian boleh jadi berlapis. Sekarang meninggal, ada pula anak meninggal, nanti berlapis kan, jadi ramai waris. Bila ramai waris makin sukarlah nak buat pembahagian kan. Dia pula waris tak bagi kerjasama, apa yang disebut 70 bilion dan sebagainya, melibatkan pusaka yang lama-lama ni. Itu antara sebab dia, sebab lambat mengurus. Mudahkan proses pembahagian, itu antara sebab lah. Jadi kita nak bincang pun waris tak besar contohnya kan, tak ramai kan. Membolehkan harta dimanfaatkan segera kan, kita tak naklah urusan harta tu tertangguh. Ada tanah tapi tak boleh buat apa-apa sebab masih sangkut dengan nama si mati. Elak harta beku, terbiar tidak diurus, dan yang paling penting elak makan atau manfaat harta secara urusan dengan waris tak clear dan sebagainya, tak boleh. Okey, selamat kesan tak mengurus dan sama. Ini tuan tuan baca di situ. Okey, rasanya muka yang terakhir saya share yang ni tuan-tuan. Okey, file faraid peribadi. Okey. File faraid peribadi ini antara cadangan saya lah. Ada rakan-rakan sahabat-sahabat lain yang mungkin yang duduk dalam bidang ni pun ada buat cadangan, peguam pun ada cadang. So file faraid peribadi ni sebenarnya kita cadangkan, kita ada satu file ataupun folder kan, yang melibatkan harta kita peribadi kita sendiri punya, untuk memudahkan waris. Soal kita nak wasiat, berdaftar dengan peguam sebagainya itu mungkin nilai tambah lain, tapi basically dia ingat kita. Korang pandang lah hotel yang kata, korang-korangnya kena ada ni. So apa yang saya sebut di sini, sebaiknya semasa hidup kan, setiap orang menyediakan file faraid peribadi. So apa yang kita nak sediakan dalam file itu? Yang pertama, salinan kad pengenalan setiap waris. Saya tuan-tuan duduk dalam bidang ni, kadang-kadang nak dapat IC pun, Allahu Rabbi, hak tak nak bahagi pun ada. Tak nak bagi IC sebab dia tak nak bagi kerjasama kan. Contoh macam dalam FEDA banyak terlibat. Sebab tu antara cadangan saya, kalau pengurusan FEDA yang lagi ke depan, dia orang siap kumpul tahu. Pengurusan FEDA ni dia ambil peneroka ni, minta IC waris-waris sebagainya, maklumat lengkap. Jadi kalau melibatkan urusan pusaka nanti dia mungkin lebih mudah di situ. Cuma kadang-kadang ada orang tak declare, dia orang kahwin lain, ada anak-anak sebagainya, ada orang sangkut di situ pula. Itu silap dia orang. Jadi salinan kad pengenalan setiap waris, photostat kan, masukkan dalam file. Yang kedua, salinan dokumen harta, geran tanah kan, geran tanah lah, rumah tak ada geran tuan, tanah ada geran, perjanjian jual beli, geran kenderaan, photostat. Original tu masuk dalam folder lain, photostat. Kalau rasa writing, photostat banyak kopi tak apa, 2-3 kopi kan, anak sulung kesimpan satu ke, anak-anak lain kesimpan satu, mana tahu, takut hilang kan, tenggelam banjir dan sebagainya. Okey, yang ketiga, salinan buku bank. Hak ni tuan-tuan sangat-sangat penting. Saya duk banyak bantu KK Pusaka tuan-tuan. Salinan buku bank memang payahlah sekarang. Bank tak pakai buku tapi kita mendapatkan penyata. Bila tak ada maklumat ni, urusan pusaka ni, pejabat pusaka dia nak satu penyata daripada pihak bank. Kan kadang-kadang saya terpaksa cari kenalan-kenalan bank untuk bantu. Kan ada orang jawab tak boleh bagi ustaz sebab ni rahsia di peringkat kami. Waris nak minta, kita nak update buku bank pun tak boleh tuan-tuan. Suami nak update buku bank isteri dan sebaliknya anak-anak, tak boleh kan. Sedangkan kita bukan nak keluarkan duit itu, nak update dia tak boleh, kena tuan sendiri, apatah lagi nak dapatkan penyata. So, masa hidup ni tuan-tuan,
Zaman sekarang kita lagi mudah, orang yang biasa dengan online kan, bank to you ke apa ke bank, kita print lah tuan-tuan. Print out dokumen penyata bank kita. Paling tidak kalau kita rajin update lah setahun sekali update kan, ataupun rajin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali ke update. Kurang-kurangnya kita ada maklumat tu. Sebab dia yang penting jawab pesaka, dia nak yang ada nama, nombor IC, nombor akaun kita tu. Yang nilai tu, yang tu boleh lagi. Tapi hak tu paling penting. Tapi kalau kita bijak, kita selalu update, itu lagi bagus lah. Itu sebagai persediaan kita. Okey? Itu salinan buku bank penyari akaun. Itu penting masa hidup. Saya bantu banyak KK pusaka kan, suami meninggal, isteri langsung tak ada rekod-rekod penyata bank suami dan sebagainya kan, walaupun simpanan dia banyak. Tengok dalam beg dia tu, kad bank kadang-kadang sampai 10 kad bank. Tapi penyata bank satu pun tak ada, menyebabkan urusan pusaka jadi tertangguh. Okey, salinan dokumen harta-harta lain lah kalau ada lah, berkenaan takaful kan, MLTT, MRTT, apa lagi tuan-tuan, saham-saham dan sebagainya, apa-apa yang berkaitan dengan aset-aset milik kita. Yang kelima, senarai hutang-hutang. Ini penting tuan-tuan, kita declare lebih awal. Kita ada hutang. Kalau melibatkan dokumen yang loan kereta, loan rumah dan sebagainya, tu masukkan dalam tu. Nombor 6, tak salah untuk kita buat pesanan pada waris. Tapi biar waris tahu hukum tu. Contoh kata sebagai seorang suami kan, macam saya pesan dalam pesanan saya, okey, kalau kata meninggal nanti rumah ni mohon anak-anak lepaskan kepada mak, kepada isteri, contoh kan. Walaupun benda tu dalam bentuk wasiat, dan dalam mazhab Syafi'i wasiat tu harus, tapi anak-anak dia kena faham lah. Mak isteri pun kena faham, kalau anak setuju wasiat tu tak boleh pakai. Tapi setidak-tidaknya kalau kita buat dalam bentuk yang lebih baik, insya-Allah kalau anak-anak setuju, berlandaskan kepada syarak, benda tu boleh menjadi panduan untuk mereka. Dia tak salah tuan-tuan tapi biar kita fahamkanlah hukum tu. Kita bagi tahu kepada isteri kita, ni pesan untuk anak-anak, rumah lepaskan kepada isteri. Anak-anak pun dia setuju, mak kami tak ada masalah, kami ada hak faraid kami atas rumah, tapi kami tak nak, kami lepaskan kepada mak seperti mana yang ayah pesan. So ada pahala tuan-tuan, insya-Allah. Tapi kalau anak-anak bantah, isteri pun kena cerita, anak nak lepas ke mak ni, korang kena tahu dulu bahagian faraid. Jangan isteri pula buat keras kepala, ayah dah pesan kepada mak, rumah ni untuk mak, anak-anak tak boleh bantah, berdosa tu. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Kita kena faham konsep tu, hukum tu. Yang terakhir tuan-tuan, struktur faraid peribadi. Seperti mana yang saya tunjuk minggu lepas lah. Kan, kita meninggal, kita tahu dah isteri kita buat satu struktur. Kan, isteri kita berapa, anak lelaki kita berapa, nombor 2, nombor 3, nombor 4, perempuan berapa, ayah mak kita berapa, buat satu struktur supaya dia dah nampak dah bahagian dia tu sekian-sekian. Kan, kalau boleh buat ujung dalam bentuk nilai tu pun boleh buat. Kan, ada harta 1 juta. Isteri dapat 1,125,000 sebagai contoh lah. Okey, itu boleh kita masukkan dalam fail ini. Boleh buat tuan-tuan insya-Allah. Kan? Saya pun buat tuan-tuan, masuk dalam fail. Bila isteri saya duk belek fail tu, dia siap tanya pula. Dia kata, bang, apa hak ada dalam fail ni penting belaka ke? Dia tanya tuan-tuan. Tu isteri saya tuan-tuan. Isteri kita pun tanya lagi, penting. Memang penting. Apa yang kita masukkan itu adalah dokumen-dokumen yang diperlukan apabila kita meninggal dunia dalam pengurusan pusaka nanti. Sebab nak cari ke dokumen tu mungkin ambil masa. Okey tuan-tuan, ni roda faraid waris utama ada, tuan-tuan boleh rujuk lah. Kemudian tak ada apalah yang belakang ni sekadar daripada rakan-rakan saya. Nombor telefon saya pun ada di sini kalau ada sebarang rujukan dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada sikit lagi masa kita. Mungkin kita boleh ada soal jawab ke apa ke, insyaAllah. Soalan-persoalan sebelum kita berakhir tuan-tuan. Saya minta untuk kita berakhir pukul 12 lah. So hari ni pun kita tak ada rehat ni. Silakan. Sila, kalau ada soalan. Kalau rasa tak ada, mungkin kita boleh break lebih awal sikit. Saya serah pada tuan-tuan. Okey, apa-apa soalan berbangkit. Kalau soalan agak peribadi tu, mungkin tuan-tuan boleh rujuk PM kepada saya lah. Sila. Semua dah katam dah kot ni Ustaz.
Ada macam ada nak tanya Nurul Syahada apa ni. Baru nampak muka. Tadi nampak nama Nurul Syahada. Allah. Saya pakai email anak saya. Dia email anak dia. Ingatkan nak tanya soalan. Punya beronasi. Okey. Silakan tuan-tuan. Kalau tak ada, saya nak bagi ucapan penutup kepada penyelaras kita lah. Kalau tuan-tuan tak ada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Tuan Syekh, sila. Bukan soalan, cuma nak tanya dan bagi cadangan. Ya, silakan. Ustaz ada buat tak khusus khas untuk kita bagi orang yang bagi peserta yang jadikan sebagai dipanggil apa kita nak macam contoh macam orang nak buat perkhidmatan untuk memberi perkhidmatan faraid, sebab yang sekarang ni tak banyak orang buat. Ya. Ada tak kursus-kursus yang Ustaz boleh jalankan untuk orang-orang yang buat perkhidmatan ni? Macam training kan? Ya, macam training lah. Nak bagi training kepada pakar-pakar lah, contohnya orang yang nak terlibat dalam bidang ni lah. Saya sebenarnya, okey faham. Buat masa ni kebanyakan program saya adalah lebih kepada bengkel ilmu macam ni je setakat ni. Cuma memang saya ada plan sebenarnya, plan kepada training supaya kalau boleh kita nak latih cara mudah apa yang saya sebut sebagai orang kata macam saya lah, senang cerita kan. Bila kita letakkan diri kita sebagai da'i ilmu faraid, saya memang berhajat kita nak bentuk satu program yang kita training da'i, senang cerita training da'i juga bagi yang minat. Bahkan saya sendiri pun susung satu getah kerja untuk dibentang pada Kerajaan Negeri Terengganu dan di peringkat Kerajaan Negeri lah. Tapi buat masa ni belum lagi saya dapat jumpa dengan pihak yang berkenaan. Kita nak buat supaya kita bukan setakat nak orang yang boleh bantu. Sebenarnya kita yang pertama perlu kita bina da'i dalam masyarakat kita. Orang yang boleh datang berceramah, berkuliah, tapi bukan setakat bercerita teori. Okey, dia nak kemahkan mantap diri dia kena duduk dalam lapangan betul-betul. Maksudnya dia kena faham situasi, isu-isu dalam masyarakat, kena faham kes-kes kan, kena praktik betul-betul lah. Kena orang kata pengamal. Pengamal ilmu faraid, dia kena macam tu. Jadi bila dia datang berceramah berkuliah, dia boleh cerita dengan detail. Dia boleh buka minda masyarakat seperti yang saya buat lah. Jadi senang cerita, apa yang saya buat ni saya nak train kalau ada yang berminat. Cuma buat masa ni saya belum jumpa langkah yang terbaik sebab benda ni mungkin melibatkan kos. Sebab target saya macam ni kita nak ajar dari segi teori bagi kemas, faraid tu bagi kemas. Kemudian kita nak train dari sudut hadir ke masyarakat, kuliah, berdakwah dan sebagainya. Okay, dia mampu di situ. Kemudian dalam masa yang sama dia kena terjun ke lapangan, dapatkan kes dan buat orang kata apa ni, selesaikan kes itu kan, dengan panduan dan daripada kita lah apa yang perlu dibuat step-step tu. Jadi di sini saya nampak mungkin perlu kepada satu pihak, NGO ke, pihak agensi institusi ke yang bina benda macam ni lah. Kalau saya nak bina sendiri, saya rasa mungkin di sini melibatkan kos yang agak besar lah kan. Jadi kalau ada pihak yang orang kata NGO ke ataupun yayasan ke apa ke yang tu, mungkin benda ni saya nampak lebih mudah lah untuk ianya terlaksana. Itulah boleh saya respon. Buat masa ni belum ada lagi. Setakat yang terbuka macam ni lah. Belum lagi yang betul-betul berfokus lah. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Kalau ada sahabat-sahabat tuan-tuan saya percaya ada yang berminat lah, tapi nak kena cari orang betul-betul ni lah, betul-betul kuat. Sebab nak duduk dalam bidang ni saya percaya ramai orang kecundang tuan-tuan, sebab cabaran dia besar. Sebab tu saya sendiri pun berhenti kerja, tinggal makan gaji sebagainya, dakwah ilmu faraid ini secara sepenuhnya kan. Itu memang tekad saya. Okay, silakan ada yang lain. Kalau tak ada, tak apalah. Kalau tuan-tuan ada persoalan-persoalan yang personal, isu-isu personal, tuan-tuan boleh PM terus ke nombor saya lah. Okay, insyaAllah.
Dan kalau tak ada, sebagai akhirnya tuan-tuan, saya ambil peluang dalam program kita 3 siri daurah ini, walaupun mungkin banyak lagi isu-isu berkaitan dengan waris tu kita tak cerita habis lah. Okay, jadi saya ambil kesempatan untuk minta banyak kemaafan kalau ada sebarang kekurangan sepanjang perkongsian ini. Okay, ada kesilapan, tersilap kata, jawapan-jawapan yang mungkin agak tak kena dengan kehendak tuan-tuan. So tuan-tuan boleh rujuk kepada mana-mana lagi orang-orang alim lebih pakar daripada saya sihat. Okay, dan saya terus istiqamah dalam dakwah. Memang Bro Nasir kita, InsyaAllah. Silakan Bro Nasir untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mula-mula nak terima kasih kepada guru kita lah, ngajar ilmu faraid. Memang ngajar ilmu faraid ni memang mencabar lah. Ramai yang tak minat kan. Sebab banyak benar calculationnya. Lepas tu katanya kenapa orang perempuan tak dapat banyak. Itu satu hal lagi kan, banyak kontroversi lah, tapi kita nak bagi pencerahan pada masyarakat lah sebenarnya. Tahniah kepada peserta juga, peserta istiqamah lah 12 jam hari ni sampai pukul 12. Awal sikit Ustaz ada urusan. Lagi satu, jangan left group dululah, sebab designer saya tengah design sijil digital tu. Sijil digital tu saya akan forward personally lah. Jangan left group dulu, dah dapat sijil nanti boleh left group, tak apa. Dan lagi satu, ada satu setiap kali kita buat program ni dia memang ada, kita kena buat postmortem lah. So kalau nak buat postmortem, ada apa-apa baik ke buruk ke, boleh PM saya ataupun Ustaz Zairi. Dan last sekali, kita doakan ustaz kita lah, untuk ustaz kita birthday dia besok. Alhamdulillah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Kami doakan Ustaz istiqamah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro Nasir. Terima kasih Ustaz. Okay, jadi untuk Terima kasihnya Ustaz. rekan-rekan sekalian, saya akhiri dengan qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.